Selamat sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Izham bin Muhammad Hamzah dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya dan rakan sekumpulan akan membentangkan perancangan pendidikan kami yang bertajuk Program Amalan Membaca Mendidik Insani atau nama lainnya adalah Program Abadi. Berikut merupakan 17 item yang akan dibentangkan pada hari ini. Saya mulakan dengan sinopsis program. Abadi adalah satu program berpusatkan nilam yang berfokus kepada menggalakkan sikap membaca secara berterusan atau lestari dalam kalangan murid di sekolah rendah X. Tujuan program pula adalah untuk memupuk minat membaca sekaligus mengurangkan jurang murid yang lemah dalam menguasai 2M. Terdapat 4 aktiviti yang telah dirancang untuk menjayakan program ini di mana perinciannya akan dibentangkan oleh rakan sekumpulan saya kelak. Di peringkat global, India berada di tempat pertama iaitu negara paling banyak menghabiskan masa membaca buku iaitu 10.7 jam seminggu diikuti oleh Thailand dan China. Malangnya Malaysia tidak tersenarai di dalam rekod ini. Dalam konteks Malaysia, program Linus yang diperkenalkan pada Ogos 2009 adalah sebahagian daripada bidang keberhasilan utama negara NKRA, pendidikan dalam program transformasi kerajaan bagi mengatasi masalah penguasaan kemahiran asas 3M dengan lebih sistematik. Walau bagaimanapun, program tersebut telah diberhentikan pada tahun 2019 dengan justifikasi sekolah perlu membuat corak dan acuan sendiri. Menerusi dapatan KPM, kadar literasi negara mencapai 93%, manakala kadar mereka yang membaca buku hanya mencapai 87% sahaja. Dengan kata lain, rakyat Malaysia hanya membaca 15 buku setahun berbanding 40 buku setahun di negara maju. Oleh yang demikian, KPM telah menggerakkan Dekad Membaca Kebangsaan di MK 2020 hingga 2030 dengan slogan tanda pagar Malaysia Membaca yang bermatlamat menjadikan Malaysia sebuah negara membaca dan melahirkan masyarakat berilmu bertaraf dunia. Terdapat 6 rasional utama dalam pelaksanaan program abadi ini. Pertama, pengukuhan kempen DMK iaitu menjadikan setiap murid mempunyai minat membaca. Kedua, memupuk tabiat pembelajaran sepanjang hayat. Ketiga, untuk mengurangkan jurang peratus murid yang tidak mencapai tahap literasi. Keempat, melestarikan budaya membaca yang berterusan. Kelima, mengasah bakat murid dalam aktiviti yang dijalankan. Dan yang keenam, agar murid lebih banyak peluang menyertai pertandingan nilam. Visi bagi program abadi adalah membangunkan modal insan cemerlang, memiliki aras pemikiran kognitif tinggi dan celik ilmu melalui pendidikan berkualiti. Misi program pula adalah untuk menjana kecemerlangan murid di sekolah melalui program penerapan nilai suka membaca. Seterusnya, matlamat program ini adalah menghasilkan 100% murid yang mahir asas 2M selepas pelaksanaan program. Program abadi mempunyai 3 objektif utama iaitu meningkatkan peratusan penyertaan nilam dalam kalangan murid kepada 100%, menaikkan peratusan murid tahap 1 lulus pemulihan 2M dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris kepada 100% dan mengoptimumkan 100% penggunaan IQ nilam secara efektif sebagai pelantar pengisian pembacaan buku. Hasil tinjauan ringkas yang telah kami jalankan di Sekolah X mendapati bahawa 90% murid menyatakan mereka mempunyai minat untuk membaca pelbagai jenis bahan bacaan seperti buku, majalah, komik dan novel. Manakala 85% pula memberikan skala 5 kepada tahap minat dan sikap ingin tahu mereka terhadap program abadi. Seterusnya, 80% murid menyatakan mereka berminat untuk menyertai penganjuran pertandingan berkaitan pembacaan buku di sekolah. Seterusnya adalah analisis SWOT. Dari aspek kekuatan, sokongan padu dari semua pihak di sekolah membantu persediaan rapi untuk melaksanakan program ini. Dari aspek kelemahan pula, masih terdapat fasiliti yang tidak lengkap di sekolah seperti perpustakaan yang usang dan terbitan buku yang sudah lama. Buku yang sudah lusuh tidak menarik minat murid untuk membaca.
Selain itu, kekangan dari sumber manusia yang boleh memastikan program ini berjalan secara berterusan untuk tempoh yang lama di sekolah. Seterusnya dari aspek peluang, sokongan dan penglibatan dari pihak luar, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) yang menyalurkan bantuan dari segi ilmu pemilihan buku dan sumpangan buku kepada murid. Manakala cabaran pula ialah sokongan ibu bapa yang masih rendah serta kaedah pelaksanaan program. Oleh kerana ini julung kali diadakan di sekolah X, kebarangkalian berlaku isu terlepas pandang beberapa aspek penting atau tidak diberikan penekanan sewajarnya. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan pembentang saya Lata untuk menerangkan model perancangan. Bagi program abadi, teori penetapan matlamat telah dipilih. Teori ini diasaskan oleh Edwin A. Locke pada 1960. Terdapat 5 prinsip asas yang penting. 1, kejelasan. Kita perlu mempunyai matlamat yang jelas serta jangka masa perlu ditetapkan untuk program ini. Mencabar. Kita perlu mempunyai motivasi untuk menjalankan sesuatu dengan baik. Komitmen. Semua guru perlu memberi komitmen untuk menjalankan program ini selaras dengan visi program ini. Maklum balas, kita perlu memberi penjelasan yang baik serta menetapkan tanda aras dan sasaran untuk program ini. Kerumitan tugas, program ini perlu diberi masa yang cukup untuk dilengkapkan. Model ADDIE telah dipilih. Model ADDIE ini telah diasaskan oleh Dick and Carey pada 1996. Terdapat 5 perkara yang penting. Pertama, analisis. Kita perlu mengenal pasti masalah. Kita perlu analisis perkara-perkara seperti persekitaran, pembelajaran, ciri-ciri murid dan pengetahuan sedia ada. Kedua, reka bentuk. Kita perlu merangka program dari hasil analisis dan menentukan kaedah yang sesuai. Pembangunan. Kita perlu membangunkan kaedah yang telah dirancang bersama guru-guru di sekolah kita. Keempat, pelaksanaan. Kita perlu melaksanakan program ini secara live untuk mengetahui keberkesanan program ini. Kelima, penilaian. Setelah program ini tamat, kita perlu menilai sejauh mana keberkesanan program ini serta membuat penambahbaikan pada masa hadapan. Ini adalah senarai jawatan kuasa induk. Penasihatnya ialah Encik Riza bin Haji Omar, guru besar. Pengerusi Puan Latifah bin Haji Karim, Guru Penolong Kanan 1. Naib Pengerusi 1 Puan Ong Siew Yin, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Naib Pengerusi 2 Encik Rozaidi bin Ishak, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum. Setiausaha Puan Felicia Farida binti Ramzi, Guru Penyeras Nilam. Dan Bendahari Puan Saida binti Deris, Guru Penyeras PSS. Senarai jawatan kuasa program ialah 1. Ice breaking, bicara peresmian dan penutup. Ketua AJK ialah Encik Azmi bin Nawi. Bidang tugas ialah merancang peresmian dan penutup serta menyediakan banner. Kedua, buku program. Ketua AJK ialah Puan Amira binti Awang. Bidang tugas ialah menyediakan program yang terdiri daripada tugas AJK dan tentatif program. Ketiga, persiapan dewan dan hiasan. Ketua AJK ialah Encik Muhammad Zamri bin Jusum. Bidang tugas ialah membuat persiapan dewan dan persiasan dewan. Keempat, pengacara. Ketua AJK ialah Puan Hatimi binti Abdul Rashid. Bidang tugas ialah mengendalikan program mengikut tentatif program. Kelima, hadiah atau cenderahati. Ketua AJK Puan Smita binti Ismail. Bidang tugas ialah merancang pembelajaran hadiah dan cenderahati serta membeli hadiah dan cenderahati. Terima kasih Lata. Saya sambung dengan aktiviti program. Aktiviti program abadi terbahagi kepada 4 aktiviti program. Aktiviti pertama ialah Kau Ilhamku yang diadakan secara berpasangan. Pasangan mestilah sama jantina. Objektif utama aktiviti ini ialah meningkatkan peratusan penyertaan nilam dalam kalangan murid kepada 100%. Murid perlu merekod bacaan buku sebanyak mungkin sepanjang tempoh program berlangsung. Ini meningkatkan peratusan penyertaan nilam dalam kalangan murid kepada 100%. Aktiviti kedua, bedah buku merupakan aktiviti membaca
memahami dan menghayati isi kandungan buku, seterusnya dapat menyampaikan dalam bentuk cerita, ulasan dan penyampaian santai. Penyampaian akan dilakukan pada sesi penghimpunan mingguan. Setiap peserta diberi masa 3 minit untuk menyampaikan hasil pembacaan secara gaya bebas. Aktiviti 3, gerak gempur membaca merupakan aktiviti untuk mengurangkan peratusan murid pemulihan selepas rencatan pandemik COVID-19. Keciciran dan prestasi yang menurun membawa kepada objektif program GGM iaitu untuk menaikkan peratusan murid pemulihan 2M, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris tahap 1 kepada 100%. Aktiviti keempat, konsep Little Cafe Buku P adalah sudut membaca buku secara santai. Penyertaan mengikut kelas, setiap kelas perlu mewujudkan sudut membaca buku-buku yang dikumpulkan melalui sumbangan ahli kelas yang dibawa dari rumah. Penggunaan bahan kita semula secara kreatif sebagai aksesori amat digalakkan. Objektifnya supaya memupuk minat dan sayangkan buku dan menggalakkan murid membaca dengan bahan bacaan pelbagai yang telah dikumpulkan dan disumbangkan. Di akhir setiap aktiviti program ini, peratus penyertaan murid dalam nilam yang diperkenalkan oleh KPM akan melonjak 100%. Peratusan murid yang lemah dalam penguasaan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris akan mula berkurangan. Guru akan merekod hasil pembacaan ke dalam IQ Nilam. Ini dapat mengoptimalkan 100% penggunaan IQ Nilam secara efektif sebagai pelantar pengisian buku dalam kalangan murid. Seterusnya ialah garis masa pelaksanaan program. Pelaksanaan program abadi mengambil masa 5 bulan bermula Jun hingga Oktober. 1 bulan 1 aktiviti kecuali Little Cafe Buku P. Bulan Jun dimulai dengan Kau Ilhamku, diikuti dengan bedah buku pada bulan Julai, kemudian gerak gempur membaca pada bulan Ogos, sempena bulan kemerdekaan dan seterusnya pada bulan September. Penilaian Little Cafe Buku P dijalankan pada minggu ketiga bulan September. Rasional 1 bulan 1 aktiviti menggalakkan semua murid terlibat bersama. Penumpuan lebih kepada setiap aktiviti, murid lebih menghayati setiap aktiviti yang dijalankan secara berkala dan bebas, mewujudkan persaingan sihat di kalangan murid. Ini adalah tentatif majlis pelancaran yang telah diadakan pada 30 Mei 2022. Majlis pelancaran ini diadakan pada hari Isnin, iaitu semasa perhimpunan mingguan di dataran perhimpunan. Masa yang diperuntukkan hanyalah lebih kurang 1 jam sahaja, bermula pada 7.30 pagi dimulai dengan nyanyian lagu negaraku, lagu sekolah, bacaan doa dan ikrar. Guru bertugas mingguan sebagai pengacara akan menyampaikan ucapan ringkas dan menjemput guru besar untuk memberi taklimat pengenalan program. Seterusnya, guru besar sebagai perasmi melancarkan program abadi. Gimik pelancaran disempurnakan oleh guru besar sebagai tanda rasmi program bermula. Penutup dan penyampaian hadiah juga dijalankan pada waktu perhimpunan mingguan hari Isnin bagi melindungi masa instruksional PDP. Majlis penutup dirancangkan pada 3 Oktober 2022. Seperti biasa, majlis dimulai dengan nyanyian lagu negaraku, lagu sekolah, bacaan doa dan ikrar. Guru bertugas sebagai pengacara majlis, guru besar sebagai perasmi penutupan program abadi memberi ucapan tahniah kepada semua murid yang menyertai program abadi dan kejayaan program. Antara penghargaan yang diberikan untuk program untuk aktiviti Kau Ilhamku, Tokoh Jauhari, bedah buku Tokoh Cendekiawan, gerak gempur membaca Tokoh Bintang, Little Cafe Buku P Sekawan Setia. Pada pukul 8.30 pagi, majlis bersurai. Seterusnya adalah cartakan pada bulan Mei, soal selidik dan pemerhatian dijalankan untuk mengenal pasti tahap sasaran. Isu dan masalah yang dihadapi dikenal pasti untuk menentukan matlamat dan objektif. Proses penentuan matlamat dan objektif diteruskan melalui mesyuarat dan perbincangan yang konsisten sehingga pada minggu ketiga bulan Mei disertai dengan penjanaan program penyelesaian. Seterusnya pada bulan Mei juga pengenalpastian strategi pelaksanaan program, pemilihan reka bentuk pelaksanaan program, penggubalan rancangan pelaksanaan program turut dibincangkan bersama pentadbir. Pelansir risiko juga diambil kira sekiranya timbul isu semasa pelaksanaan program berlangsung.
Setelah semua aspek diputuskan, sebulat suara kertas kerja yang lengkap dihantar kepada pihak-pihak berkaitan seperti PIBG bagi memohon kelulusan dan peruntukan pembiayaan program. Bermula Jun hingga September, jawatankuasa kerja sentiasa memastikan semua keperluan program dilengkapi dari masa ke masa. Bermula bulan Jun juga, pelaksanaan program dijalankan mengikut garis masa yang telah ditetapkan. Manakala, penilaian program dilaksanakan selepas majlis penutupan dan penyampaian hadiah iaitu bulan Oktober bagi memperolehi maklum balas. Saya teruskan dengan pembentangan bajet program. Setelah kertas kerja dibentangkan kepada jawatankuasa PIBG, jawatankuasa PIBG bersetuju untuk membiayai sepenuhnya program abadi. Jika dilihat pada bajet keseluruhan, program berjumlah RM685. Program ini menyasarkan semua murid sekolah X menyertai program abadi. Sebanyak 31.8% iaitu 250 diperuntukkan untuk pembelian hadiah. Hadiah disediakan bagi setiap kategori untuk pencapaian tempat pertama hingga kelima merujuk kepada kelayakan pemarkahan PAJSK. Atas dasar penjimatan tanpa mengabaikan nilai program, peruntukan sijil sebanyak 4.5% hanya diberikan kepada pemenang sahaja, manakala peserta yang lain akan diberikan sijil digital. Diikuti dengan liter kafe buku P sebanyak 25.5% dengan nilai RM200 untuk pembelian bahan pemulihan kita semula seperti cat dan sebagainya. Bahan ini dibeli secara pukal dan boleh diguna pakai oleh semua kelas yang memerlukan. Okey, seterusnya pembelian banner dan banting program. Banner dan banting akan dipasang sepanjang program berlangsung. Sebanyak 19.1% bersama dengan RM100 diperuntukkan kepada banner dan banting. Setelah program tamat, banting masih boleh dipasang di perpustakaan sekolah. Kod dokumentasi dan kontingensi juga penting dalam setiap bajet program. Masing-masing diperuntukkan sebanyak 6.4% atau RM50 dan 12.7% bernilai RM200. Dokumentasi adalah bukti sama ada bergambar, rakaman video dan laporan bertulis bagi setiap perjalanan program. Jumlah keseluruhan perbelanjaan selari dengan jumlah peruntukan yang dibiayai oleh PIBG. Terusnya penjelasan program mengikut elemen perancangan. Ada 9 elemen kesemuanya. Okey, yang pertama ialah misi program seiring dengan hasrat sekolah untuk memastikan penglibatan murid dalam pelaksanaan kempen galakkan membaca adalah berterusan. Elemen kedua ialah rasional program. Semenjak COVID-19, penglibatan murid dalam NILAM telah menurun. Kaedah juga telah berubah iaitu perlu secara dalam talian dan kini hybrid. Satu kaedah diperlukan untuk menarik semula minat murid membaca sekaligus membantu meningkatkan tahap literasi murid. Elemen ketiga pula, penentuan matlamat dan objektif selari dengan matlamat PPPM 2013 hingga 2025 melalui anjakan kedua daripada 11 anjakan iaitu memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Kempen galakkan membaca 2019, Akta Pendidikan 1996, Peraturan Pendidikan Khas 2013, Education for All, UNESCO, Dekad Membaca Kebangsaan 2020-2023, SDG Dimensi keempat. Penilaian pendidikan. Program abadi ini dinilai berasaskan dua elemen iaitu pengalaman profesional pentadbir sekolah bersama guru nilam dan eksperimentasi program abadi di sekolah X. Jika sebelum ini, penggunaan buku nilam dilihat tidak begitu efektif atas faktor buku murid yang kerap hilang serta data yang tidak selari dalam bacaan buku dan pengisian dalam sistem. Seterusnya, murid didapati memang minat membaca tetapi tidak mengisi data di dalam buku nilam. Berdasarkan eksperimentasi, program abadi ini ialah pendekatan yang baru dijalankan di sekolah X. Berdasarkan tinjauan di sekolah, penglibatan proaktif murid dijangka dapat dilihat di dalam program ini. Pengisian secara dalam talian, IQ nilam juga dilihat lebih praktikal di mana data bacaan murid tidak akan hilang. Elemen yang keenam ialah pemilihan tindakan.
Ia bermula dengan pengedaran borang kaji selidik kepada murid dan guru. Seterusnya ialah melaksanakan mesyuarat dalam kalangan pentadbir dan guru untuk membincangkan idea tentang pelaksanaan program abadi ini. Pelantikan ahli jawatan kuasa juga akan diadakan pada fasa ini. Seterusnya adalah cadangan dan pemilihan tindakan yang bersesuaian. Pada peringkat ini, kertas kerja juga akan disediakan. Kemudian adalah fasa mempromosikan program abadi kepada seluruh warga sekolah. Pada peringkat ini, setiap ahli jawatan kuasa memainkan peranan penting untuk mewar-warkan kepada murid. Pada peringkat pelaksanaan program pula, setiap ahli jawatan kuasa memainkan peranan penting bagi memastikan rancangan berjalan dengan lancar. Terakhir sekali adalah penilaian program ataupun postmortem untuk mengenal pasti sebarang kelemahan dan kekuatan program tersebut untuk penambahbaikan pada masa akan datang. Penggubalan perancangan abadi ini akan merangkumi perancangan jangka panjang 5 tahun dan perancangan jangka pendek 1 tahun. Untuk jangka panjang, Sekolah X berhasrat untuk mencapai 100% pencapaian literasi 2M dan juga menghasilkan tokoh nilam di peringkat kebangsaan. Manakala untuk perancangan jangka pendek, program abadi ini diharap dapat meningkatkan bilangan penyertaan murid dalam program dan pertandingan nilam sekolah. Kaedah mengumpul data untuk mengenal pasti masalah atau kelemahan ialah melalui data penglibatan murid yang diperoleh daripada guru nilam. Berdasarkan data yang diperoleh, prestasi nilam murid dapat dikenal pasti. Oleh itu, penambahbaikan dan tindakan selanjutnya dapat dijalankan. Sambung semula elemen ke-8 pengawalan proses dan penetapan piawai di mana 4 piawai ditetapkan dalam program abadi iaitu penetapan piawai, mengukur prestasi, kos program dan pelan risiko. Untuk bahagian penetapan piawai, setiap murid merekod buku yang dibaca, guru mengesahkan rekod bacaan murid, pengiktirafan diberikan kepada murid berdasarkan jumlah buku yang dibaca bagi memastikan piawai berada di tahap yang ditetapkan. Pelaksanaan program perlu dijalankan sepenuhnya dengan menggunakan panduan pengelolaan aktiviti yang telah digubal serta merujuk kepada perincian yang dilakukan di setiap bahagian tugasan. Yang kedua, mengukur prestasi. Untuk prestasi boleh dilihat pada rekod bacaan murid, kemudian rekod tersebut dimasukkan ke dalam sistem IQ Nilam. Peningkatan peratusan IQ Nilam dan pengurangan jumlah murid pemulihan 2M dapat dilihat perbezaan sebelum dan selepas pelaksanaan program. Kos program yang relevan hendaklah dibelanjakan secara berhemat sejajar dengan anjakan ke-10 PPPM 2013 hingga 2025 memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Peruntukan kontingensi juga dimasukkan bagi kegunaan di luar jangkaan. Pelan risiko dijangka dan dibentuk bagi mengawal proses dan piawai agar tidak tersasar dari matlamat dan objektif program. Okey, seterusnya ialah elemen terakhir ialah perancangan semula. Di mana proses pengenal pastian isu masalah dijalankan sebagai refleksi sebagai rujukan pada masa akan datang. Secara amnya, ianya bermula dengan proses perancangan dan diteruskan dengan pelaksanaan program. Pada peringkat kawalan, hasil yang dicapai perlu dibandingkan dengan piawai yang ditetapkan. Sekiranya hasil tidak mencapai objektif atau piawai yang ditetapkan, maka langkah seterusnya ialah perancangan semula. Sekiranya hasil hampir mencapai tahap piawaian dan memerlukan penambahbaikan, maka tindakan pembetulan perlu diambil. Selesai sudah 9 elemen penjelasan aktiviti mengikut elemen perancangan. Saya sambung sedikit lagi. Bahagian penjelasan program mengikut pelaksanaan. Langkah pertama, menentukan masalah dan keperluan. Kami telah menjalankan soal selidik dan pemerhatian berkaitan dengan penurunan prestasi nilam dan peningkatan murid pemulihan 2M di Sekolah X. Seterusnya, langkah kedua, mengenal pasti tujuan dan objektif program berdasarkan masalah dan keperluan yang dianalisis. Mesyuarat bersama guru besar dan beberapa guru pelaksana dijalankan. Ahli mesyuarat menetapkan beberapa tujuan dan objektif yang hendak dicapai selepas program dilaksanakan. Langkah yang ketiga, menjana program penyelesaian melalui objektif yang dikenal pasti.
beberapa item dalam strategi program diusulkan serta penting untuk tahap dan aras pengetahuan murid-murid. Langkah keempat, bagi menjamin mutu dan piawai program berada pada tahap yang betul, reka bentuk program hendaklah dipilih secara teliti antara ahli mesyuarat dan juga jawatankuasa. Ahli jawatankuasa juga diberi tugas masing-masing agar apa yang dirancang dapat berjalan dengan betul. Langkah kelima, melaksanakan reka bentuk program, penyelaras perlu memastikan semua jawatankuasa menjalankan tugas masing-masing sebaiknya bagi menjayakan program selama 5 bulan tersebut. Langkah keenam ialah menilai program. Ahli jawatankuasa perlu menilai keberkesanan program yang dijalankan dan melihat pencapaian objektif melalui aktiviti yang dijalankan. Reaksi murid, pencapaian murid secara keseluruhan program turut akan didapatkan. Hal ini penting untuk dijadikan penanda aras bagi tujuan penambahbaikan pada masa akan datang. Seterusnya saya serahkan kepada Lata. Silakan. Kesimpulannya, program ini telah menggunakan proses perancangan bersistematik untuk memastikan objektif dan matlamat yang telah dirancang tercapai dengan hasil optimum. Perancangan yang terperinci dan teliti dalam proses sebelum dan semasa dan selepas mengadakan program abadi memberikan hala tuju jelas kepada semua pihak yang terlibat. Ia memberikan ruang dan peluang penglibatan sama rata kepada semua murid. Oleh yang demikian, perancangan awal dan penilaian setiap aspek amalan penting dalam memastikan suatu perancangan tersebut berjaya untuk kedua-dua pihak iaitu murid dan juga guru. Ibu bapa juga perlu memainkan peranan penting dalam menjayakan program ini. Pembukaan minat membaca perlu bermula dari rumah. Ini ada keratan akhbar melalui amalan membaca. Ini adalah program Jom Baca Bersama 10 minit di sekolah. Ini adalah senarai rujukan. Terima kasih.